Baik, untuk lagi perkembangan berita semasa dari Pahang, kita langsung ke studio berita di Kuantan bersama Fatin Nasuha Rashid. Silakan Fatin. Terima kasih Zahira. Pengguna jalan raya laluan Kuantan Segamat di Seksyen 102 diminta patuhi had muatan dan had laju ketika melalui Jambatan Bailey. Ini bagi memastikan jambatan sementara itu berfungsi secara optimum sementara menunggu jabatan kekal dibina serta menghindari sebarang kejadian tidak diingini. Exko Kejaraya Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang, Datuk Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, atas faktor keselamatan ketika ini, hanya kenderaan ringan serta kenderaan berat dengan had maksimum 20 tan dibenarkan melalui Jambatan Bailey. Jabatan Kejaraya JKR Pahang turut menetapkan had kelajuan 30 meter per jam bagi setiap kenderaan yang melalui jambatan ini. Saya di sini ingin meminta kerjasama semua pihak lah, bagi memastikan keadaan Bailey Bridge dapat berfungsi dengan baik dan seterusnya juga bagi memastikan keselamatan kepada seluruh pengguna-pengguna jalan raya. Pihaknya turut bekerjasama dengan Jabatan Pengangkutan Jalan GPJ dan Polis Diraja Malaysia PDRM yang melakukan pemantauan serta operasi penguatkuasaan secara berkala di lokasi. Bagi kenderaan yang melebihi had muatan yang dibenarkan, mereka dinasihat melalui jalan alternatif di laluan Leban Condong atau Pekan Batu Balik. Sebelum ini, laluan Kuantan Segamat di Seksyen 102 runtuh dan ditutup sepenuhnya pada 7 Januari lepas. Pembinaan Jabatan Bailey oleh JKR Pahang bermula 11 Januari dan dibuka kepada kenderaan pada 27 Januari lepas. Pangkalan Data Utama Padu yang dilancarkan Perdana Menteri Januari lalu merupakan inisiatif kerajaan untuk menyampaikan bantuan dengan lebih telus dan cekap kepada rakyat. Malah sistem yang dibangunkan itu mempunyai ciri-ciri keselamatan bagi mengelak ketirisan data maklumat pengguna. Pengarah Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Pahang, Razaman Rizwan berkata, orang ramai tidak perlu bimbang kerana ia dilengkapi 3 aspek keselamatan iaitu keselamatan data, rangkaian dan sistem. Jadi sebenarnya ketiga-tiga itu sebenarnya dah diambil kira semasa pembangunan sistem padu ini. Dan kalau kita tengok beberapa ciri-ciri keselamatan yang biasa digunakan, contoh macam OTP, termasuk eKYC. Jadi itu semua ciri-ciri keselamatan yang saya rasa semua penduduk tak perlu risau. Memang data-data itu selamat. Tambahnya, sistem padu dibangunkan bagi memudahkan orang ramai mengemaskini maklumat peribadi secara dalam talian pada bila-bila masa serta membantu pihak kerajaan untuk menyalurkan pemberian bantuan dan subsidi kepada yang layak. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu di Konti Pahang FM di Kuantan. Setakat Januari, sebanyak 10.7% atau 117,156 orang di negeri ini telah mengemaskini maklumat masing-masing menerusi sistem padu. Persepsi bahawa anggur hanya sesuai ditanam di kawasan atau negara beriklim sejuk kini tidak lagi relevan. Malah ia berjaya dibuktikan Said Nurhaimi Said Zain 60 tahun dari Taman Perumahan Batu Embun yang menanam 20 varieti anggur seperti Krasava, Rumba, Golden Muscat dan Jupiter di Pusat Pertanian Termin PPT Jerantut bermula April 2022. Said Nurhaimi berkata 76 pokok anggur yang ditanam itu boleh mengeluarkan hasil dalam masa 6 bulan dan membolehkan ia menjadi tanaman sepanjang tahun. Berbeza dengan negara asal yang hanya boleh ditanam untuk 1 musim daripada 4 musim. Sekarang ni insyaAllah dengan kejayaan tanaman anggur di sini, anggur ni dah jadi satu produk pelancongan untuk negeri Pahang dan Jerantut sendirilah khususnya. Maknanya kalau sesiapa yang mari ke Temerloh, ke Maran ke ataupun di Jerantut sendiri, kalau tak singgah sini jadi maknanya lawatan dia tu macam tak lengkap lah, tak sempurna. Mana dia akan mari ke sini baru nak dapat kesempurnaan tersebut.
Beliau mula meminati tanaman anggur ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat penularan COVID-19 pada 2021. Untuk menghilangkan rasa bosan, beliau banyak melayari laman sosial sebelum mula mengikuti kursus secara bersemuka dan secara dalam talian bagi meningkatkan ilmu. Beliau mula menanaman pokok anggur dalam pasu di kawasan rumah, namun kejayaan usahanya itu menarik perhatian Jabatan Pertanian Jerantut yang kemudiannya menawarkan kawasan di PPT untuk projek tanaman secara komersial. Kini lokasi penanaman ini menjadi tempat tumpuan pelancong domestik. Sekian berita dari Pahang, dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Fatin.